Okay, jelas tak Azri? Jelas. Okay. Okay, alright. So, tanpa melengahkan masa lagi, okay. Right, kita boleh, kita rasa saya perkenalkan dulu. Okay, speaker kita pada hari ini adalah Cik Nur Azri, alright. So, Cik Nur Azri ini, okay, Cik Nur Azri adalah ketua bahagian partnership and offline acquisition di TikTok Shop, di mana Cik Nur Azri banyak berhubung dengan government agency dalam membantu usahawan-usahawan mikro dan sederhana dalam mempromosikan produk usahawan di TikTok Shop. So sebelum ni juga Cik Nur Azri telah berlatih dan coach lebih daripada 20,000 SME di seluruh Asia Tenggara, okay, United States dan juga France, okay. Dan beliau juga dianugerahkan sebagai top female entrepreneur by Total Energies pada tahun 2019. Alright, so speaker kita pada hari ini orang kata bukan calang-calang orang lah, okay. So gunakan masa yang ada ini, sesi yang ada ini untuk bertanya kepada Cik Nur Azri, okay, macam mana nak gunakan platform TikTok ni sebagai orang kata memperluaskan lagi perniagaan dan menambah orang kata pendapatan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, so saya nak minta di akhir sesi ini saya akan bagi satu link, okay, link pendaftaran untuk sesi pada hari ini. So kenapa kena isi link ni? Supaya kalau kita ada program-program lanjutan, okay, selepas ini kita akan jemput tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan email yang tuan-tuan puan isi dalam link kehadiran tersebut. Okay, so saya akan saya akan bagi link tersebut di chat nanti. So tapi tak apa, sekarang ni kita fokus dahulu kepada Cik Nur Azri. Nanti saya akan remind semula. Okay, tapi sebelum tu boleh tak kita ambil gambar dulu. So kita on kamera masing-masing. Boleh tak? On kamera sahaja. Mikrofon tak perlu on. Lagi? Okey, saya bagi dalam seminit lagi untuk tuan-tuan ready dulu. Lalu kita ambil gambar. Ya. Saya tak dengar kenapa ya. Saya belum bercakap lagi. Saya dah bercakap sikit tapi tengah berhenti. Saya rasa dengar dah kot. Kalau yang mana tak dengar tu cuba tengok dekat bahagian yang mikrofon tu connect to audio tu. Alright, okay, ready? Saya ambil gambar dulu . Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, sekejap saya ambil beberapa shot. Okay, lagi sekali. Ready? 1, 2, 3. Okay, sekejap. Ramai ni sesi pada hari ni. Okay. Dia banyak sikit gambar kena ambil. Okay, ready? 1, 2, 3. Ya. Okay, alright. Dah. So, saya serahkan sesi kita pada pagi ini kepada Cik Nur Azri. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera. Okay, so kita akan mulakan sesi kita pada hari ini. Okay, so hari ini saya pecahkan perkongsian saya pada teori sikit. Lepas tu saya akan tunjukkan sistem macam mana. So sementara saya share, mungkin ramai-ramai boleh scan QR code yang saya akan tunjuk nanti dan buka account terus. Okay, sebab buka account dia percuma dia. Okay, especially kepada siapa-siapa yang tak pernah buka account lagi lah. So nanti kalau sementara buka account tu ada soalan, boleh tanya di akhir
di ruangan chat, dan juga kita akan bagi link juga untuk submitkan apa-apa feedback seperti sokongan seterusnya yang diperlukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey. Okey, nak tanya semua orang boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey. Okey, so selamat datang ke satu perkongsian, tentu juga of course tim Pedas kerana telah mengumpulkan kita semua pada sesi pagi ini. Okey. Pada siapa yang mungkin pernah join kempen TikTok. Kenapa TikTok merupakan saluran pemasaran yang sangat menarik? Kerana kebanyakan pelanggan yang membeli di TikTok sebenarnya sebelum dia datang dalam TikTok dia tak ada apa-apa niat ataupun satu keperluan untuk membeli. Tapi bila dia datang dalam TikTok, dia tengok video, tiba-tiba dia buat pembelian. So kita boleh tengok daripada kita punya pembeli di TikTok mendapat inspirasi untuk membeli belah walaupun asalnya mereka tidak mencari barangan tersebut. Apa maksudnya data ini untuk para usahawan? Maksudnya, okey, kalau kita nak dapatkan customer baru, TikTok merupakan saluran pemasaran yang baik. Okey, berbanding dengan platform-platform yang lain, kadang-kadang kalau kita nak dapatkan customer, mungkin kita perlu dapat base yang tinggi. Tetapi sebenarnya kalau dekat TikTok Shop, kita tak perlu nak tunggu base followers kita untuk tinggi untuk mendapat audience, untuk mendapat jualan. Terutamanya ramai yang kadang-kadang salah faham seperti kalau kita ada kat TikTok, kita ada dua biasanya buka TikTok biasa, kita ada dua profil. Satu adalah personal, satu adalah business account. Business account tak sama dengan TikTok Shop yang lain. So kita boleh ada TikTok app dan kita boleh ada TikTok Shop dan sambungkan TikTok Shop kita dengan kita punya TikTok app. Kalau kita nak tahu usahawan tu dah ada TikTok Shop tak, kita tengok profil dia. Dia ada tak simbol bag dekat tengah-tengah profil dia. Kalau kita tekan simbol bag tu, dia akan ada product listing, harga dan juga buy now punya button. Kalau tak ada, maksudnya dia tak sambung lagi dengan TikTok Shop. Jadi kita boleh check lah kita punya account sama ada kita pernah tak register TikTok Shop dan sambungkan kepada kita punya TikTok app. Kenapa benda ni sangat berkesan untuk mendapatkan lebih banyak jualan yang terutamanya jualan yang berulang? Kerana customer kita percaya pada kita sebagai brand dan juga sebagai usahawan. Okey, kalau kat tempat lain ataupun perhubungan pembelian sebelum ni, dia macam kalau dia ada niat nak beli baru dia pergi kat tempat tu. Dan dia pergi kat tempat tu, mereka akan cari berdasarkan harga yang paling murah. Dia akan bandingkan satu barang dengan barang yang lain daripada supplier yang berbeza, daripada usahawan yang berbeza dan pilih barang yang paling baik. Tetapi dekat TikTok Shop dia lain, dia berdasarkan konten. Dan konten ini menjadikan usahawan atau jenama lebih relevan kepada para pembeli. Kadang-kadang dia beli bukan sebab usahawan tu menyediakan produk yang terbaik. Of course kita patut war-warkanlah kalau apa-apa benefits produk kita. Tapi kebanyakan pembelian berlaku based on personality. So tak semestinya personality founder tetapi juga personality jenama tersebut. Apa kualiti jenama tersebut yang sebenarnya dapat connect dengan kita punya audience. So disebabkan hubungan yang sangat relevan, tindakan daripada para pembeli adalah sangat pantas. Kalau dia nak beli, dia memang akan beli jam tu. Persoalannya macam mana kita buat satu engagement content yang sangat relevan pada jam itu sendiri. Okay, so kalau anda nak teruskan perjalanan anda di TikTok Shop, ada beberapa aplikasi yang perlu anda download. Yang pertamanya adalah TikTok app. Saya pasti ramai yang mungkin dah pun ber-TikTok. So itu yang pasti. App
App yang kedua adalah TikTok Seller App. Okay. So TikTok Seller App ni adalah untuk uruskan data-data jualan anda, dan kalau you punya TikTok Shop telah diluluskan, kan, kalau kita on the move, kita boleh guna TikTok app tu untuk upload produk kita on the spot. Aplikasi yang ketiga adalah download Lark. So Lark merupakan satu platform perhubungan komunikasi antara usahawan yang berada di TikTok Shop dengan TikTok Shop. Okay. So kita tak guna banyak kepada Facebook Messenger ataupun WhatsApp group. WhatsApp group kita ada, tapi itu secondary. Yang paling pertama kena masuk Lark group dulu. Okay. So download Lark, download TikTok dan download TikTok Seller App. Okay. So, kalau siapa yang belum ada TikTok Shop, boleh scan QR code ni. Scan QR code ni dan guna nombor telefon dan email anda untuk daftar. Okay, untuk sign up TikTok Shop. Untuk sign up memang percuma. Okay, dan boleh isi maklumat dan upload dokumen anda. Kita boleh pilih sama ada bawah individual ataupun bawah corporate. Kalau individual, kita submit IC. Kalau corporate, dia minta SSN. Okay. Untuk peniaga-peniaga yang menjual barangan makanan, barangan kosmetik dan barangan personal care, tolong gunakan corporate. Okay. Corporate dan upload SSM. Okay. Kenapa kita perlukan corporate? Sebab untuk barangan personal care, kosmetik, barangan makanan, kita perlu maklumat yang lebih lanjut untuk bukakan kategori tersebut untuk anda. So mungkin kadang-kadang ada yang beri feedback, dia jual makanan and dia tak dapat nak upload bawah food and beverage. Memang kalau kita buka account kita, bawah kategori dia akan warna green. Okay? So sorry ya, saya rasa ada yang masih tak mute, so boleh tolong mute sebab nanti masih tak dengar. Okay, so kalau kita dah upload kita punya SSM, pastikan nama yang kita letak dalam borang yang kita upload tu sama dengan nama yang dipaparkan dalam SSM. Sama juga kalau kita upload IC, nama yang diminta tu bukan nama kedai. Okay? Nama yang diminta tu adalah nama penuh kita berdasarkan nama kita dalam IC kita. Okay? So lepas kita upload dokumen, memang kita akan tunggu 1 hingga 2 hari untuk keputusan. Biasanya kalau dah habis kan, dia akan tulis kat situ verified ataupun completed. So lepas kita diluluskan, kita boleh sambung akaun TikTok Shop kita dengan akaun TikTok kita dan start upload produk. Okay. So ini adalah step-step dia. So kalau belum ada TikTok Shop, boleh scan QR code sekarang. Scan QR code dan teruskan dengan sign up account. Okay, sign up account secara percuma. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada produk untuk jual ataupun belum start berniaga lagi, masih boleh daftar TikTok Shop. Kita boleh tolong jualkan produk orang lain. Okay. Dan kebaikan untuk ada TikTok Shop, anda tak perlu, kita tak perlu 1000 followers. Okay. Kita tak perlu 1000 followers untuk start buat live. Okay. So tolong daftar TikTok Shop. Boleh gunakan kita punya live function untuk tingkatkan followers kita dan juga tingkatkan engagement kita. Okay, so dengan adanya TikTok Shop ni, anda boleh pertama tambahkan database pelanggan anda. Okay, so kalau kita tahu funnel pemasaran online, dia kadang-kadang bukan pertama kali orang tu tengok, dia akan terus buat pembelian. Okay, tetapi kalau macam contohnya kita buat live, okay, short video dengan live, funnel pembelian dia berbeza. Okay, short video kadang-kadang dia akan tengok banyak kali. Okay, kalau dia tengok banyak kali, mungkin kali keempat, kelima dia terus beli. Tapi kalau live, kalau kita punya objektif waktu kita buat live adalah untuk memastikan pelanggan kita stay dalam live kita. Kalau dia stay dalam live kita, dia akan terus membuat pembelian sekurang-kurangnya mungkin dalam 10% daripada audience kita. Okay. So kalau kita nak tahu live kita tu macam mana nak dapatkan audience yang lebih, kita kena pastikan beberapa minit pertama difokuskan kepada engagement kita. Okay. So banyakkan tanyakan soalan, punya Q&A punya function. Kita boleh basically ask people to share, copy link, love. Mungkin kita boleh buat satu insentif. Okay. Insentif seperti macam, okay, mungkin ada satu lucky draw yang
yang random, okay. So tapi semua orang yang nak masuk dalam K-Draw ni kena share, okay. So dengan orang ramai share, so dan viewers kita akan pelan-pelan naik, okay. So yang kedua adalah kita pendekkan masa untuk pelanggan kita membuat keputusan dan terus membuat pembayaran. So kat sini kalau siapa-siapa pernah join mana-mana live di Facebook atau di Instagram, kadang-kadang dia tengok seller akan suruh lock. Okay, kalau anda nak produk ni, anda lock. Okay, lock barang nanti dia akan WhatsApp. So dalam masa kita nak go back to our customer yang untuk barang dia lock dan juga kita nak WhatsApp mereka satu persatu, tu dah ambil masa yang lebih panjang untuk kita dapatkan konversi jualan. Tapi dalam app ni kalau diorang nak kan, dia dah ada listed produk kat situ, dia terus boleh buy now dan buat pembayaran sewaktu live tu sedang berlangsung. Juga dekat short video pun, sewaktu short video tu datang dekat dia punya view, dia boleh terus tekan link kuning tu dan terus membuat pembelian. Okay, nanti kita tengok dekat screen together apa yang saya maksudkan. Dan paling utama yang saya cakap tadi, kita dekat app ni kita tak compare produk yang sama daripada supplier yang berbeza. So kalau orang tu tengok konten kita atau dia tengok live kita, dia memang dalam room kita saja. Dia dapat tengok barangan dan pilihan barangan daripada kedai kita saja. Ini adalah peluang penjenamaan yang sangat berpotensi. Okay? So kita boleh anggapkan TikTok sebagai satu saluran pemasaran dan TikTok Shop merupakan kita punya store front yang disambungkan dengan kita punya TikTok app. Okay, so basically dalam kita punya TikTok, kalau kita dah sambungkan TikTok Shop, ada 4 saluran jualan yang utama. Okay, yang pertama adalah kita punya product showcase. So product showcase yang saya cakap tadi, dia ada ikon bag dan kalau kita buka, kita boleh nampak produk tu, harga barang dan juga buy button. Okay, yang kedua adalah video. So setiap short video yang kita buat, anggapkan itu adalah peluang membuat iklan secara percuma. Okay, itu adalah organic outreach. Yang siapakah community yang dapat tengok kita punya short video? Mereka adalah orang yang telah pilih interest yang tergolong dalam produk yang kita offer. Okay, so kalau untuk produk tu adalah produk hobi dan bila dia sign up TikTok app dia pilih hobi dia berkaitan dengan produk yang kita jual, dia tergolong dalam target audience kita. So community TikTok Shop adalah community yang berada di TikTok sendiri, iaitu berbilion pengguna. Okay, tetapi dekat Malaysia, kalau kita market kat Malaysia, dia akan basically segment pengguna kita ataupun users, followers atau audience kita dalam scope Malaysia. Okay, tetapi setakat ni memang kita tak boleh nak scopekan state by state. Okay, so it is the whole of Malaysia. So basically dari segi logistik, kita ada beberapa partners yang dapat menyokong lah kita punya penghantaran. Okay, so yang paling utama adalah live. Okay, so dekat live biasanya kita dapat tengok bag orange. So bag orange tu kita boleh terus menggalakkan customer untuk membuat pembelian. Okay, so beberapa tips untuk live ya. So waktu kita buat live, penting untuk kita buat promosi live kita sebelum kita buat live. So macam mana kita nak buat promosi? Kita kena buat sekurang-kurangnya dalam 3 hingga 5 short video yang mengumumkan kita akan buat live pada bila masa, menjual apa. Okay, so live tu penting untuk kita ada hook. So rata-ratanya dalam 1 jam punya live, mungkin kita boleh jual dalam 10 produk. Okay, dalam 10 produk ni kita kena ada hero produk. Apa maksudnya hero produk ni? Hero produk adalah satu produk yang mungkin margin dia tak tinggi atau kadang-kadang kita buat kehilangan sikit. Okay, tetapi hero produk ni dia punya discount percentage dalam 30 hingga 40%. Dia adalah hook untuk mendapatkan traffic datang tengok kita punya live. Tetapi dalam sesi live tu bukan itu je fokus kita. Kalau tu fokus kita, kita tak dapat apa-apa jualan yang menguntungkan lah kan. So fokus kita adalah 9 produk yang lain. So dalam 9 produk yang lain ni ada produk yang dalam range tengah-tengah. Kita letak mungkin dalam 10 hingga 15% discount. Dan produk lain-lain yang margin lebih tinggi. Okay. So
dekat sini topik paling penting untuk kita fokus adalah engagement dengan customer kita. Yes, kita boleh jual, tetapi kita tak boleh nak macam shop sendiri. Kita kena tengok dalam bahagian komen apa orang tanya, apa orang minta, dan kita basically jual secara natural. Anggapkan jualan live ni seperti kita jual depan orang yang ada dekat kedai kita. Cuma kita gunakan kamera sahaja. Okay? So lagi banyak orang engage, lagi banyak orang tanya soalan, tu akan bantu viewership kita. Tapi kalau dalam 2 minit pertama kita tak engage dengan audience kita, kita letak gambar yang statik. Gambar statik ni bahaya dekat TikTok live. Okay? Kalau kita letak gambar yang statik, mungkin viewers akan drop atau dia akan stop live kita terus. Okay? Live memang kalau ada manusia tak boleh ada pre-recorded. Okay? Tapi kadang-kadang adalah pihak-pihak yang mencari jalan yang yang kreatif untuk melakukan tersebut. Kemudian ada orang report, lepas report dia terus kena ban. Okay? Jangan pasang pre-recorded live dan jangan letak gambar sewaktu live. Lagi satu benda, sewaktu kita buat live, kerana live ni sebenarnya disambungkan dengan TikTok Shop. Okay? Jadi dalam live tu kita tak boleh nak divert audience ke tempat yang lain. Contoh dekat live kita ada letak account platform lain ataupun WhatsApp nombor kita. So benda tu akan mengganggu kita punya visibility, quality of audio. Kadang-kadang dia akan ban. And violation reason yang dia akan bagi adalah kita divert traffic ke tempat yang lain. Okay? Azri, sorry. Diorang kata laju sangat. Boleh slow sikit tak pace you? Sorry Boleh. sebab usahawan-usahawan kita ni kira sekarang yang baru nak belajar pasal TikTok, so ada yang mungkin tak dapat nak tangkap sangat. Right? Okay, sorry kacau you. Okay, right. Okay, so basically tiga aliran ni adalah short video, okay, showcase dan juga live. Okay, so kita seterusnya macam ni Kalau kita dekat showcase ataupun dekat live, bendanya sama. Dia ada icon orange. So dekat icon orange tu bila customer tekan dia akan dapat terus tengok gambar produk, detail produk dan dia boleh beli. Okay, dia boleh add to cart atau dia terus boleh buat check out. Okay, dan juga dalam kita punya app biasanya kita akan bagi insentif yang berbeza. Kebanyakan insentif ni biasanya akan only diberikan untuk live sahaja. Okay, kebanyakan kepada live. Tetapi kita boleh buat jualan dekat short video, dekat showcase. Tapi banyak insentif daripada platform datang ke sesi live. So insentif ni boleh dibagikan kepada shipping atau produk-produk voucher. So ada banyak jenis voucher. Ini daripada platform. So kita tak payah basically sebelum kita pergi mungkin kita boleh tengok dari perspektif pelanggan macam mana supaya kita tahu kita boleh shout out balik dalam sesi live kita. Kalau kita gunakan voucher ataupun free shipping punya insentif tu, tujuan dia adalah untuk meningkatkan pembelian daripada customer kita. So konsep kita menjual melalui live ni adalah untuk memastikan customer kita beli on the spot. Maksudnya beli waktu jam itu sahaja. Okay? So perlu ada skrip yang highlight that kalau dia tak beli sewaktu live, dia tak dapat offer yang sama. That's why kita ada hero produk tadi yang diskaun dia banyak sikit. Kemudian ada insentif-insentif platform yang hanya boleh diguna sewaktu live sahaja. So insentif ni customer boleh tengok sendiri, okay? So bila dia tekan buy now ataupun add to cart, dia akan nampak discount voucher. So sekejap lagi saya akan guna phone untuk tunjuk. So kita boleh tengoklah beberapa sampel. Okay. Lepas tu bila dia buat pembelian dia boleh teruskan lepas tu form tu macam dia akan minta detail lah seperti alamat penghantaran, nama, nombor telefon dan customer boleh buat bayaran. Okay. Okay, so ini adalah kita punya seller app. So nanti saya tunjuk dekat phone juga. Dekat seller app ni, kalau account TikTok Shop kita telah diluluskan, kita boleh guna app ni untuk tengok okay, berapa jualan yang kita dapat pada hari ini. Berapa jualan yang telah dihantar. Okay? Berapa jualan sebenarnya kita nak print dia punya airway bill. Okay? So kita boleh gunakan app ni.
Okay. So, kalau dah masuk dalam TikTok Shop, wow, ramainya hari ini nak dekat 400 orang. Selamat datang semua. Okay, dua faktor kejayaan utama untuk menjalankan TikTok Shop dengan berjaya. Okay. So, kita kena tengok dari segi strategi. Kita ada strategi operasi harian dan strategi untuk kita basically upgradekan bisnes kita. Okay, operasi harian. Operasi harian kita ada 3 benda penting untuk kita letakkan kita punya fokus perniagaan. Dan saya cadangkan kalau kita nak berniaga dekat TikTok Shop ni, mungkin semua orang yelah kalau macam contohnya usahawan tu yang nak package produk, nak produce produk, nak buat marketing sekali, mungkin tak ada masa. Mungkin kita perlu assignkan satu orang. Satu orang ni dia perlu macam attend webinar, classes untuk tengok best practices, maknanya cara yang terbaik atau strategi, atau even kita kadang-kadang boleh stok jenama lain yang menjual produk yang akan sama dengan produk kita dan tengok apa konten-konten yang sebenarnya mencuit hati dan juga mendapat engagement yang tinggi daripada audience, dan kita boleh customize ataupun kita boleh adapt, tukarkan konten tu supaya lebih relevan dengan jenama dan produk kita. Tapi perlu ada satu dedicated punya staff yang sebenarnya mengetuai aktiviti-aktiviti dan pembelajaran untuk menjayakan penjualan produk dan engagement di platform pemasaran seperti TikTok Shop. Okay, so operasi tetap. Okay, first kita fokus kepada live. Okay, banyakkan buat live dan setiap kali kita buat live kita akan dapat data. So kita dapat belajar. Okay, mungkin hari ni kita gunakan skrip yang macam ni. Dapat banyak engagement tak? Ataupun kita boleh tengok dari segi timeline ya, yang keberapa audience start turun. Kita boleh nampak. So kita perlu belajar sedikit daripada itu. Lepas tu kita ubah skrip kita sikit. Okay, kita eksperimen apa yang berkesan, apa yang tidak berkesan. Saluran yang kedua adalah video pendek. So video pendek ni memang setiap hari buatlah. Okay, so sekurang-kurangnya even dulu TikTok marketing guru yang lain kat luar yang mungkin tidak bekerja dengan TikTok tetapi mereka merupakan advocate kepada TikTok. Okay, diorang pun cadangkan kalau nak naikkan followers sebagai creator sendiri, bukan sebagai TikTok Shop seller sebagai creator sendiri memang kena buat short video setiap hari. Kena buat video setiap hari dan over time kita improve the quality. Okay, so sama kalau kita ada TikTok Shop, kita perlu banyak buat video pendek. Adakah video pendek ni perlu ada manusia sentiasa? Tidak. Okay, so kita boleh fokuskan banyak angle lah. Seperti saya cakap tadi, personality brand kita. Okay, so apa maksud personality brand? Personality brand ni mungkin kita memberi satu voice kepada brand kita supaya orang ingat. Contohnya elemen yang tetap dalam video pendek kita. Ada satu benda yang merupakan hook. Okay, kalau kita tengok banyak profil yang berjaya sama ada dia guna satu elemen dalam pakaian dia yang warna sama dalam setiap video atau satu tagline yang sama. Orang kenal dia sebab satu faktor tersebut. Tu kalau kita tengok manusia. Kalau kita nak promotekan barang kita, mungkin barang kita tu ada satu elemen dalam video tu yang sangat konsisten. Okay, dan kita buat banyak kali, dia adalah sebagai satu reinforcement, iaitu pengukuhan memory untuk audience selalu ingat tentang jenama kita. Masa kita buat video pendek ni, kita boleh linkkan produk kita. Okay, so kita boleh attach link kepada produk kita yang kita dah upload dalam TikTok Shop sendiri. Okay, pada awal sesi saya cakap ada 4 saluran. Okay, kita sebenarnya dah cover 3 sahaja, betul tak? Ada live, ada video pendek, ada showcase. Showcase tu dekat profile yang dekat tengah-tengah tu yang ada product listing tu. Okay, dan kita ada live dan video pendek. Saluran yang keempat adalah untuk mungkin usahawan yang nak engage orang yang sebenarnya dah pakar membuat video, dah pakar buat live. Dan mereka ada audience sendiri. Okay, so kita boleh sebenarnya buat satu campaign affiliate. Dalam kita punya sistem, kita boleh design satu commission structure di mana hanya apabila produk kita dapat dijualkan, bayaran akan dilepaskan kepada content creator. Content creator ni dia punya database dah ada dalam kita punya sistem. So ada dalam seller center kita, nanti sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay, so 4
strategi ini adalah 4 yang harian. Okay. Video pendek, iaitu short video, live, showcase dan guna campaign affiliate. Right? Okay. Sementara tu, dalam platform TikTok Shop ada banyak campaign yang kita beri. Pertama sekali ada banyak pertandingan untuk kita masuk. Okay, banyak sekali. Kalau kita menang challenge, kita dapat lagi banyak sokongan. Okay, dan selain pada itu, sementara campaign sedang berlangsung, ada banyak insentif-insentif yang akan diberikan kepada kita. Seperti kita ada campaign jualan mega. So jualan mega ni kalau nak tahu dia macam mid-year sale, end-year sale. Baru-baru ni kita ada 99, akan datang kita ada 10-10, lepas tu 11-11. Okay. So macam dekat platform ni kita akan invite siapa yang nak masuk campaign ni boleh daftar. Kat mana nak daftar ada dalam kita punya seller center. Okay. So kalau basically kita dah daftar, kita akan dapat insentif yang berbeza yang akan diumumkan sewaktu mereka membuat briefing tentang campaign tersebut. Kemudian kita ada kategori day. Setiap hari dalam setiap minggu difokuskan kepada kategori-kategori yang berbeza. So kita kalau jual barang yang masuk dalam kategori highlight tu, kita boleh buat mungkin lebih live yang lebih lama pada hari tersebut dan guna hashtag yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Okay. Seterusnya setiap Friday, setiap hari Jumaat kita ada Crazy Friday. Okay. Hashtag Crazy Friday. Okay. So kita boleh join program ni. Okay. So ini adalah contoh 10-10 punya kupon yang akan datang. So 10-10 dia punya pendaftaran telah dibuka. So kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk sebagai TikTok Shop seller, mega campaign seterusnya adalah 11-11. Okay. So ni adalah contohnya kupon yang berbeza yang diberikan untuk digunakan sewaktu live. Okay. Sewaktu live untuk campaign 10-10. So kalau biasa tak ada, tapi untuk campaign ni ada. So siapa yang register akan diberikan dan user kita, pembeli kita dapat guna kupon-kupon ni. Maksudnya kita dapat bayaran penuh, tapi user kita dapat beli dengan harga yang lebih murah. Okay. So saya berhenti kat sini untuk 5 saat. 10 saat lah. 10 saat. Okay. Siapa-siapa yang nak ambil info dekat sini. Ini adalah kategori day kita. Okay. So setiap hari Isnin, fashion. Okay. Dia punya hashtag adalah hashtag fast TikTok. Okay. Setiap hari Selasa adalah lifestyle. Okay. Hashtag dia adalah hashtag TikTok rumah. Okay. Setiap hari Rabu adalah FMCG. Hashtag TikTok Essentials. Setiap hari Khamis adalah Electronics. Hashtag TikTok Tech. Okay. Dan Sabtu Ahad adalah untuk peniaga IKS. Okay. So hashtag week no end. Okay. Kita berhenti sekejap. Okay. So saya cerita sikit pasal contoh-contoh barangan lifestyle. Okay. Pakaian tu dah clear lah. Fashion kan. So lifestyle. Bolehlah termasuk macam home and living punya barang, okay? Barangan rumah. So that's why dia letak hashtag TikTok rumah. Okay. Hari Rabu ada FMCG. FMCG ni barangan-barangan yang kita boleh nampak dekat supermarket. Okay. Barangan-barangan yang kita boleh nampak dekat maybe macam personal care pun dalam FMCG. Okay. Brand-brand macam L'Oreal tu semua masuk dalam FMCG. Barangan makanan seperti keripik, paste makanan tu semua bawah FMCG. So hari kita adalah hari Rabu. Okay, kalau kita jual tudung, baju kurung, kita termasuk pada hari Isnin. Kalau nak buat live, banyakkan live pada hari Isnin. Okay, mungkin hari-hari lain kita buat satu live je, tapi untuk hari kategori kita buat lebih banyak live. So dekat sini kita akan mempengaruhi kita punya audience dan juga kita punya traffic. Okay, wow, best ya, dah sampai 400 orang. Okay, so kat sini saya nak terangkan insentif yang berbeza untuk semua usahawan juga. Okay, so terima kasih kepada MDEC sebagai rakan strategi utama. Okay, so TikTok Shop merupakan salah satu panel, 17 panel yang dilantik tahun ini untuk menjalankan jualan murah keluarga Malaysia at DE Dagang. Okay, kita punya tema utama adalah Shoppertainment. Shoppertainment ni apa? Maksudnya membeli
sambil terhibur. Sebab itu adalah konsep di TikTok Shop. Okay. So anda boleh dapat sehingga 4,500 benefit iaitu subsidi yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan dan juga TikTok Shop. Kempen ini berlangsung pada 1 September sehingga 31 Disember. Jadi duit ni pergi straight ke akaun kita ke? Tak. Duit ni basically kita pecahkan kepada subsidi penghantaran dan juga diskaun voucher. Okay. Untuk pengguna-pengguna yang tak dilantik dalam plan ni, dia tak dapat sebanyak tu tak sebanyak tu punya diskaun voucher, shipping subsidi. Okay. So anda boleh apply. Lepas ni saya akan flash QR code untuk anda apply. Okay. Tak kisahlah jual produk apa, apply dulu. Nanti kita akan hubungi, kita akan contact sekiranya anda dipilih. Tapi kriteria pilihan untuk tahun ni sebab kita ada empat sektor utama yang kita fokuskan. Sama ada produk anda sebenarnya berkaitan dengan pelancongan. Okay. Bukan trip atau servis pelancongan, tapi sekejap lagi saya explain. Okay. Berkaitan dengan pelancongan, berkaitan dengan craft, berkaitan dengan halal atau berkaitan dengan pertanian. Okay. So, bila kita kata berkaitan, maksudnya itu adalah tema utama. Tetapi produk anda boleh menjadi, contohnya anda ada kedai di tempat yang pelancong selalu datang, okay? Berada di daerah yang pelancong selalu datang. So, boleh register, okay? So, selain pada tu, hadiah-hadiah yang ada motif yang melambangkan Malaysia, okay? So, Malaysia kita kaya dengan adat, dengan budaya. So, apa-apa yang ada berkaitan dengan craft dan juga pelancongan boleh diteruskan. Okay. So salah satu produk yang mungkin saya nak utamakan adalah juga pembekal pakaian tradisional. Okay. So untuk Melayu kita ada baju kurung, baju kebaya yang juga merupakan satu elemen craft. Okay. So boleh teruskan dengan permohonan dan kita akan bagi tahu sekiranya anda dipilih. Tapi insya-Allah anda akan dipilih lah. Okay. Kalau menjual produk yang betul. Produk dan kewarganegaraan adalah dua aspek utama yang kita cek. Kita tak cek hasil jualan sebelum ni, kita tak cek yang lain. Yang penting adalah kewarganegaraan dan jenis produk yang anda jual. Okay? So kat sini juga kita nak cakap tentang produk halal. Kalau kita jual produk halal memang kena ada cert halal. Okay? So tetapi kalau anda jual contohnya sambal tapi tak ada lagi lesen halal, boleh submit ke tak? Boleh. Okay, kenapa boleh? Sebab dia bawah produk pertanian. Produk pertanian bukan sahaja sayur-sayuran, dia basically boleh jadi macam by product. Okay, hasil daripada pertanian seperti ikan bilis ataupun sambal ataupun keripik. Tu semua boleh kita submit. Apa yang TikTok Shop tak boleh support sekarang ni adalah kita tak boleh nak jual haiwan. Okay. So kalau anda jual haiwan mungkin tak boleh nak guna TikTok Shop, tetapi TikTok memang terbuka kepada semua peniaga. Okay. Kita tak boleh nak sokong servis, tak boleh nak sokong produk haiwan, produk senapang, produk-produk seperti yang jual dekat restoran macam makanan panas. Okay. So kita punya jenis makanan yang boleh kita support adalah makanan yang telah pre-pack. Okay. Pre-pack punya makanan. Okay. So kat sinilah adalah pecahan dia. Okay. So dari segi penghantaran sendiri 2,200 subsidi. Okay. 2,200 subsidi, pembelian minima adalah RM15. Okay. Kalau customer beli minima RM15, dia akan dapat shipping subsidi. Okay. So dari segi diskaun vouchers bermula dengan pembelian RM32. So pembelian RM32 ke atas akan dapat diskaun voucher. So kita akan pecahlah untuk setiap pembelian. Okay. So banyak orders
banyak customer yang anda dapat reward kalau apa tu belong dari segi campaign di e-dagang ni. Okay. So sekarang ni kita akan berhenti dalam 10 saat. Bahagian ni anda boleh scan QR code ni dan isi borang Google Form tersebut. Okay. So boleh isi Google Form tersebut untuk mohon untuk jadi salah satu daripada campaign jualan murah keluarga Malaysia di e-dagang bersama dengan TikTok Shop. Okay. So kita bagi masa sikit untuk bahagian ni. Okay. So selepas anda mohon dalam minggu ni kita akan hubungi, kita akan bagi tahulah sama anda anda layak ke tak. Sementara tu boleh create TikTok Shop. Okay. So dalam borang tu dia akan tanya kod kedai. Okay. So dalam kod kedai tu kalau anda belum buat atau tak tahu kat mana nak cari, just letak NA. Okay. NA nanti kita akan match balik lah. Okay. So kita boleh ambil masa sikit kat bahagian sini untuk scan QR code tersebut. Okay. So nanti dalam 10.50 kita akan mulakan sesi soal jawab. Okay. Mungkin kita tak dapat nak cover semua ada line merah. Kita tak dapat nak jawab semua soalan, tetapi saya akan bagi borang sekejap lagi satu borang. Okay. Borang ni kalau tak sebab kita tak tahu yang soalan siapa yang dipilih dan soalan siapa yang tidak dipilih, boleh submit. Nanti kita akan balas. Okay. InsyaAllah. So sebab lepas ni saya nak tunjuk dalam sistem sikit. Lepas tu kita akan buka sesi soal jawab lah. Okay. Program kita hari ni patutnya 10 sampai 11.30 ataupun sebenarnya 10 sampai 11 saja. Tak pasti. Tapi jangan risau, kalau ada persoalan boleh hantarlah dekat kita punya Google Form. Okay, semua orang dah scan. Ini adalah untuk last sekali untuk insentif 4,500 daripada kempen di e-dagang. Okay. Saya rasa ada orang termasuk apa? Okay, ni saya tunjuk balik di e-dagang Shoppertainment. Okay. Okay, lagi sekali siapa yang tak daftar lagi TikTok Shop boleh scan QR code ni dan daftar TikTok Shop. Okay, so ini TikTok Shop. Okay, so tolong daftar TikTok Shop sama ada anda ingin menjual produk orang lain ataupun jual produk sendiri, boleh gunakan TikTok Shop. Kalau anda ada TikTok Shop, anda boleh juga terus basically buat live tanpa menunggu 1,000 followers. Okay. Okay guys, kat sini adalah maklumat penting. Okay, siapa-siapa yang ada soalan semua tolong isi feedback form ni. Okay, dan isi soalan anda dan juga ini ada email line untuk anda hantar soalan-soalan anda. Okay, so boleh ambil screenshot. Okay, dan juga scan sebelum saya pergi kepada sistem. Saya nak tunjuk sistem sikit. Okay, so kita tunggu dalam 5 saat. Okay. 10 saat dekat bahagian ni untuk feedback. Okay. Feedback ni maksudnya kalau ada soalan, boleh utarakan soalan kat situ. Saya takut mungkin ada soalan yang kita tak sempat nak jawab pada sesi pada hari ni. Kita akan jawab nanti. Okay. So tolong scan QR code ni. Okay. Kita bagi masa 10, 9. Okay. Saya nak tambah sikit Azri. Okey, untuk peserta semua, ini adalah feedback untuk TikTok Shop. Okey, so macam Cik Azri bagi tahulah tadi kan, kalau kata ada soalan-soalan yang mereka nak tahu, mereka boleh tanyakan di dalam scan ni, betul tak? Okey, untuk rakaman video, sebab saya tanya tadi, ramai tanya saya nak rakaman video sebab banyak sangat informasi yang orang kata Azri share pada pagi ni. Kalau kita tengok tadi ada subsidi lebih kurang dalam 4,500 kan. So untuk rakaman video ni nanti saya akan bagi satu lagi link feedback form. Okay. So yang feedback form tu adalah daripada pihak MDEC. So nanti kami akan hantar rakaman video ni melalui email. So tuan-tuan kena isi 2 feedback form pada hari ini. Okay. Satu daripada pihak TikTok dan satu lagi daripada pihak MDEC. So saya akan bagi dekat link chat sekarang. Okay. Nanti habis sesi isi saja. Okay, saya share lah, saya takut nanti diorang confuse kan. Diorang ingat nanti isi dekat Azri punya dah boleh dapat recording. Dia lain. Azri punya lain, MDEC punya lain.
Okay. Puan Kifah nak tahu kita ada Ya. sampai pukul berapa ya? Kalau ikutkan sesi kita pada pagi ni sampai pukul 11. Okay. Saya cuba Ah. yang terbaik. Okey. So yang ini yang saya ada dah pernyataan webinar Pedas 22 tu adalah kalau kata kita nak dapatkan email peserta untuk kita hantar rakaman video lah. Okey. So Okay. minta isi juga. Okay, so saya harap dah screenshot sebab saya akan endkan screen ni. Sekejap ya. Okay. Sebentar saya akan bukakan sistem. Okay, saya harap semua orang boleh nampak. Okay. So, pertama sekali saya nak tunjuk that kalau tadi dah scan QR code kan. So, untuk register akan nampak page ni lah. Boleh isi both phone number dan email address. Okay. So, dia memang cepat. Dia bagi 60 saat. So, saya cadangkan isi dulu phone number dengan email address. Baru tekan send code. Okay. Bila dia send code, kita ada 60 saat untuk isi. Okay. So, isi semua field dulu. Password, email address, phone number. Baru tekan send code. Dia akan hantar both dekat SMS dan juga dekat email. Lepas tu baru tekan submit. Okay. Okay. So, sekarang kita pergi kepada TikTok Seller App. Okay. So, TikTok Seller App dia nampak macam ni. Okay, boleh download dekat Play Store. Seperti yang saya cakap, kita boleh pertama sekali check semua order kita. Kalau kita dah dapat nanti. Okay, so contohnya kat sini, macam ni awaiting collection. Kita tahu bila berapa package yang courier partner kita belum collect daripada kita. Dan kita boleh print dan juga kita boleh view logistik kita. Okay, macam kat sini ship by JNT. Okay, selain pada store, dekat sini kita ada growth center. Kita boleh tengok reward yang kita dapat, ya, voucher, kupon yang kita dapat. So kat sini ada beberapa maklumat. So dalam TikTok ni kita banyak reward based on kita punya usaha. So contohnya bila masuk dia akan ada satu mission. Dalam kita punya TikTok Seller App boleh ikut sahaja. So dekat sini saya nak tunjuk, kat sini kita boleh tengok maklumat-maklumat tentang TikTok Shop kita juga. Okay. So, ni yang paling penting. Kalau kita dah ada TikTok Shop dan TikTok Shop tu telah diluluskan, kita linkkan. Okay. Kita mula-mula kena link kat sini. Kita boleh pilih marketing account. Okay. Marketing account ni boleh sambung sehingga 4 account. Okay. Kita boleh tekan link new account dan kita tekan link. Lepas kita tekan link, kita akan dapat notifikasi di kita punya TikTok app. Okay. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Monetization new request. Okay. Lepas tu, dia akan tulis kat sini. Ke TikTok Shop kita minta untuk link dengan account kita, kita approve. Tekan OK. Lepas kita tekan tu, baru kita link TikTok Shop kita dengan produk kita. TikTok Shop kita dengan account TikTok kita. Kalau kita dah berjaya link, macam ni kita nak tahu. Kita ada tab ni nampak kat sini tab kat sini. So kalau kita dah ada produk, kita akan nampak kita punya produk. Okay. So kita dapat tengok produk kat situ. Kat sini juga kita boleh basically linkkan dengan produk affiliate yang kita nak jual. So saya tak upload produk sini, ni produk-produk daripada affiliate. So kalau kita dah sambung dengan TikTok Shop, tengok saya tak sampai 1000 followers pun sebab saya bukan content creator, tapi boleh buat live. So contohnya kat sini kalau kita nak buat live, dah boleh buat live. Okay. So nampak tak dekat sini kita dah boleh link produk. Okay. So dekat sini kita dah boleh link produk dan kita boleh pilih produk apa yang kita nak. So itu adalah jadi orange bag kita. Okay. So waktu kita buat live kan, saya juga nak cadangkan macam kat sini kita boleh nampak kita punya shop. Kat sini adalah cara kita pin. Bila kita pin, dia akan pin selama 30 saat. Okay. Selain daripada pin, orang boleh pergi kepada bag kita dan juga tengok produk-produk yang lain. Okay. So juga kat sini ada button interact. Okay. So tengok saya tak promote live tapi di texting dah ada orang masuk. So lighting, Q&A, text poll, draw and guess,
Ni adalah tool-tool untuk interact dengan kita punya audience. Okay. So lepas kita habis live, kita boleh tekan butang dekat atas. Okay. Kita tekan end now. Okay. So lepas kita tekan end now guys, tengok kita boleh nampak statistik macam ni. Okay. Viewer, dapat gift ke, followers ke. Okay. Bila kita tekan TikTok Shop now, kita dapat tengok data-data daripada live kita sendiri. Okay. So boleh explore lah. Okay. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk seller center sikit. Okay. Mungkin kita ada 5 minit je untuk Q&A. Tapi penting untuk seller center ni saya nak tunjuk. Okay. So ini adalah seller center kita. Kalau kita dah sign up, dia akan keluar kat sini. Kalau anda sudah diluluskan, dia akan nampak macam ni. Dia akan number tick. Okay, completed. Okay, okay, kat sini dia ada basically mission. Okay, so mission yang pertama adalah untuk upload produk. Okay, dekat sini kalau anda nak tahu pasal campaign, yang penting kat sini ada promotion, ada campaign. Okay, macam sekarang ni tengok kat sini dia bagi tahu major campaign. Anda boleh register. Okay. Setiap kali ada register je. Ni untuk dapat insentif untuk participate dalam campaign tersebut. Anda juga boleh buat diskaun sendiri. Kalau nak, boleh buat flash deal, product discount, buy more, save more. Okay. Tadi cerita pasal content creator. Kat mana nak cari? Okay. Kat atas ni ada affiliate. Okay. Dekat affiliate, kita ada di bawah cari pencipta, pasaran pencipta. Okay. Tapi kalau better guna English lah, saya lagi natural, okay, creator. So kat sini boleh tengok creator yang anda boleh contact, okay. Anda boleh pilih kategori, followers, age, gender, okay. Tapi sebelum contact mereka, tolong create plan dulu, okay. Short plan adalah plan untuk seluruh kedai. Open plan adalah untuk produk anda dilistkan sebagai produk yang mana-mana affiliate seller boleh tolong jualkan. Dan targeted plan adalah plan yang sangat spesifik kepada produk dan creator yang tertentu. Okay. So, selain daripada tu guys, kita juga nak tunjukkan pasal kita punya kelas, okay, dan akademi. Okay. So, dalam akademi kita ada banyak kelas-kelas percuma dan kita bahagikan kepada permulaan untuk berkembang dan juga untuk menjadi expert. Ikut semua kelas-kelas ni. Okay. So dia ada untuk seller dan juga ada untuk creator. So ni adalah tempat-tempat yang berbeza untuk anda follow. Dan kat sini tengok diorang ada announcement. Selalu ada announcement dekat banner ni. Okay. Okay, so setakat ni saya berhenti di sini dan saya nak buka kepada soalan lah untuk lagi, kita ada 6 minit untuk saya jawab soalan. Okay. So mungkin kita boleh pick 3 soalan. Hi. Hi. Link daftar. Macam mana? Tadi tak boleh scan. Oh, tak boleh scan. Ya. Okay. Puan Kifah nak pilih dalam mungkin 3 soalan yang kita nak address. Okay, link untuk daftar ni saya dah letak dekat chat tu. Okay, saya letak lagi sekali. Okay, satu link scan untuk TikTok. Okay, yang Cik Azri tadi ada share. Okay, dan lagi satu link untuk feedback daripada pihak MDEC. So boleh ambil dua-dua link tersebut. Okay. Okay, saya nak tengok soalan sikit lah. Alright, sekejap ya. Saya tengok. Sebab tadi saya ada nampak banyak kat atas tu. Sekejap ya. Okay, Cik Azri, saya nak tanya, macam untuk servis nak buat live, boleh ke buat TikTok Shop juga? Okay, so dia secara rasmi kita untuk TikTok Shop kita tak ada nak support servis lah. Okay, so the only way untuk menggunakan TikTok Shop sama ada kita ada produk sendiri yang bukan servis untuk kita upload dan jual ataupun kita menjadi affiliate.
Okay, so maksudnya kita jual produk orang lain. Okay, tu je lah dua cara untuk menggunakan TikTok Shop. Kalau memang purely kita nak fokus kepada servis kita, saya cadangkan guna TikTok Ads sendiri. Tetapi mungkin upgradekan account kita kepada business account dan explore TikTok for Business. So TikTok for Business dia berkaitan dengan TikTok Shop tetapi dia bukan sama. So TikTok for Business ni dia lebih kepada menggunakan TikTok sebagai satu platform pemasaran. Okay. Dekat situ biasanya kita nampak content creator yang jual servis seperti servis insurance, jual consultation, dia akan buat banyak video dan bila diorang buat video dia akan letak macam link tree atau beacons punya link di bio mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, ada ulangan dah. Saya tak ada tengok tadi, hilang. Saya tak tahu nak cari kat mana. Tak apa, jangan risau. Tadi Puan Kifa ada letak link dekat Zoom. Okay, so dekat link tu, link MDEC tu isi, nanti diorang akan hantar video ni balik. Dekat link Endek. Dia Saya cari dekat, ada dekat chat saya cari tu. dekat ni ke, dekat chat nah. Dekat chat. Betul dekat chat. Okey. Tak apa, saya cari. Ni saya nak Okay. cari ni. Alright. Waalaikumsalam, ya. Kak saya nak daftar macam mana ya? Okay, so kalau nak daftar, dekat chat tu tadi saya ada letak link untuk daftar TikTok Shop. Okay, saya paste balik Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Saya tanya, di setiap kita punya produk yang terjual tu, Shopee, TikTok ada ke ambil persen? Okay. So untuk TikTok Shop kita tak ambil basically commission tetapi ada bank fees untuk payment gateway. Okay. So payment gateway sekarang adalah 1% tapi diorang juga ada buat pengumuman lepas 17 Oktober adalah 2%. So kalau termasuk dengan SST adalah 2.12% lah. Okay. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, maaflah kalau ni lain daripada topik sebab saya punya nombor phone yang link di TikTok, dia dah mati dan saya lupa nak top up and then memang tak boleh guna dah nombor tu. Dan saya buat 2 authentic factor which means saya ada 2 nombor telefon dan email. Saya dah message customer service di TikTok, diorang suruh pergi ke service center. Tapi bila saya dah pergi service center, nombor tu memang dah tak boleh hidup sebab dia dah mati kan. So tak ada cara ke untuk TikTok update nombor baru saya tanpa macam mana? Maksudnya buang je nombor lama tu, update nombor baru. Jadi macam ni, ni untuk TikTok account kan, bukan TikTok Shop kan? Betul. Tapi yang tu Okay. saya dah daftar dengan affiliate lah, TikTok account saya yang tu saya dah jadi affiliate. Oh, okay. So hari tu pernah raise ticket bagi tahu diorang Betul. nak update nombor baru. Betul. Tapi selain pada nombor ada guna email juga kan? Betul. Sebab time yang kita nak tukar tu diorang minta kan, diorang hantar macam TXT number untuk confirmation nombor tu nak ubah kepada nombor lain kan. Tapi sebab nombor tu dah mati, jadi saya tak boleh nak terima nombor yang untuk confirmation tu lah. Faham. Boleh isi yang borang feedback tadi yang saya bagi tu tak dekat QR code. Tak apa, dan saya cari balik. Okay, boleh. Lagi satu nak tanya, saya dah ada TikTok. Tapi bila daftar TikTok Shop, dia tak boleh. Ya, betul. So dalam sharing saya tadi, saya ada cakap macam untuk makanan, pertama sekali kena register bawah corporate, bawah SSM. Dan kemudian lepas tu kalau kategori food and beverage nak diterima, okay, kita kena compile beberapa informasi dan hantar kepada TikTok supaya TikTok approve ataupun invite sebagai pembekal makanan. So macam produk tu kalau saya tengok pada background lah saya akan register bawa produk makanan lah. So boleh mungkin isi produk feedback yang sama saya akan share dekat chat ni dan kita akan contact balik untuk bagi tahu step-step atau maklumat yang diperlukan supaya boleh luluskan kategori food and beverages. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama sekali. Siapa nak mulakan dulu?
Ladies first. Ladies first. Cara berniaga. Bapa pelawon. Mana? Itu aku tahu dia minta dulu. Saya tu. Assalamualaikum. Saya dululah. Salam. Ni ya. Okey. Saya tanya ya. Teruskan. Saya nak tanya, kalau katakan macam ni ya, saya dah ada TikTok shop yang mana saya register tu saya terus download TikTok seller app dulu. Lepas tu saya sign up. So which means saya kan dia ada dua option kan, yang marketing dengan official right, lagi satu tu. Ya. So saya tak pilih marketing lah. Saya terus sign up, lepas tu link kepada account saya. And then saya buat affiliate. So saya nak tanya, kalau berkaitan dengan commission kan, dia macam ada perbezaan ke bila saya select sign up terus bukan marketing tu? Tak ada. Tak ada. So commission sebagai commission sebagai affiliate dia ditentukan oleh seller. Bukan oleh TikTok. Okey, faham. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum, saya nak tanya. Saya dah register under F&B and saya punya TikTok shop dah approved by untuk F&B lah kan. Cumanya my problem is I dah submit untuk product listing. I think dah more than 1 month. Dia still lagi tak approve. Is there any way untuk saya tahu macam mana untuk saya, sebab saya dah raise ticket, still lagi macam nothing happen. So TikTok shop tu dah approve sebulan yang lalu, cuma product listing ni dia still lagi reviewing. So saya dah bahagian maksudnya you dah submit. Ya. You dah submit all of the documents ke untuk F&B? Dah, I punya TikTok shop dah approve untuk yang jual F&B. Okay. Faham. So sekarang ni the problem is product listing. Product listing kan kita nak submit at product kan. Ya. Okay, so bila saya add product, dia punya reviewing tu I think more than a month already. Dia belum lagi approve. Faham? So macam mana? Sebab saya dah raise ticket juga untuk itu. You dah masuk kita punya luck group tak? Nak tanya je. Belum. Okay. Tak apa. Boleh tak you isi borang yang last kali I post tu? Nanti kita nak invite you into luck group. So luck group ni basically kita punya support group yang dia macam WhatsApp group lah, tapi kita guna Lark. So maybe kita nak raise balik dalam tu. Okay, thank you. Okay, no worries. Okay. Saya tak boleh nak buat pengesahan lah last kali. Tak boleh nak tuliskan pengesahan untuk scan tadi tu. Yang mana? Untuk soalan ke untuk daftar TikTok shop? Untuk daftar TikTok shop. Untuk daftar TikTok shop sekejap ya. Sampai dekat pengesahan tu dia tak boleh nak leretkan, dia cakap tak disahkan. Yang scan kan? Tak daftar. Kenapa? Dia tulis segarkan dan laporkan masalah. Tu nama macam mungkin phone kot. Tak apa. Mungkin macam clear cache, lepas tu cuba balik kot. Tapi saya nak bercakap boleh? Boleh? Boleh. Teruskan. Okay. Boleh tak buat satu group WhatsApp untuk kita tanyakan sebarang soalan, sebab benda ni mungkin agak baru bagi saya, jadi mungkin ada banyak pertanyaan lah, sebab sekarang kan tengah live Zoom kan, so susah sikit lah nak layan semua soalan. So boleh create satu WhatsApp ke, di situ nanti bolehlah beritahu apa-apa step-step yang boleh dibuat. Boleh? Saya bagi jawab kepada boleh? Puan Kifah lah. Alright. Okay. Saya pun rasa Cik Azri risau ni kalau kata suruh buat WhatsApp group kan. Okay. Dia macam ni Puan. Cik Siti Humaira ke yang bertanya tadi kan. Okay. Sebenarnya program kita bawa pada hari ini adalah satu inisiatif daripada program PEDAS. Okay. Perkhidmatan e-dagang setempat. Okay. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat jemputan untuk sertai program ni daripada pengurus PEDI yang berdekatan.
pusat ekonomi keluarga digital. Okay, so kalau kata tuan-tuan nak belajar lebih lanjut berkaitan TikTok ataupun ada platform ataupun berkaitan macam mana kita nak bantu usahawan dalam apa orang kata promosikan barang-barang ni, boleh lawat PEDI. Okay, PEDI yang terpilih, dia ada beberapa PEDI untuk sertai program PEDAS. So dekat situ sebenarnya ada RD dan PEDAS manager yang boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk sertai program ni. Saya boleh letak dekat chat, okay, senarai PEDI PEDAS yang terpilih untuk tuan-tuan visit untuk sertai program tersebut. Okay, so kalau tanya nak buat grup Telegram ataupun WhatsApp, memang kita tak akan buat lah. Kita tak ada keupayaan untuk buat grup WhatsApp tu. Okay. Okay, so saya rasa dekat ruangan chat tu dah bagi link Google Form. Okay, so boleh isi Google Form tu. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi, since program kita pun sebenarnya dah lebih masa. Okay, tapi kita bagi masa sikit. Okay. So, Assalamualaikum. Boleh saya tanya? Okey, saya Farida. Okey, tadi ada syarat untuk daftar kepada produk adalah certification halal kan? Okey, tapi bagaimana pula? Tak, maksudnya halal tu salah satu kategori, tak semestinya. Tapi Okey, produk faham. apa puan jual? Okey, sebenarnya saya produk-produk makanan lah. Contohnya macam serikaya, jam, cordial. Tapi produk kami memang ada certification lah, halal, GMP, HACCP semua. Saya tahu daripada segi SSM tu, sebab kami ni bawa agensi, so dia tak ada SSM. Macam mana tu, ke ada alternatif lain yang boleh diregisterkan? Boleh tak isi Google Form tu, sebab saya kena check macam agensi apa, lepas tu bring up lah. Sebab kita kalau dah dapat masuk, jadi kita boleh membuka peluang untuk affiliate. Jadi ramailah dapat benefit untuk dapat pendapatan. Jadi saya cadangkan kepada semua usahawan yang ada ni, daftarlah dalam, saya dah promote pula, daftarlah TikTok sebab memang power lah dia punya outputnya nanti insyaAllah. So jangan give up, tak tahu tanya, teruskan, jangan give up. InsyaAllah FYP semua kita doakan semua kat sini. Amin. Okay, Puan Kifah, saya rasa boleh kita boleh rasanya kita dah boleh akhir kita punya sesi pada hari ini. So sekali lagi saya nak remind, okay, senarai PEDI, okay, sekejap ya, senarai PEDI yang terlibat dalam program PEDAS saya ada letak dekat chat. Okay, so nanti kalau kata berminat untuk tahu lebih lanjut, macam saya bagi tahulah, nanti letak email. Okay, isi balik yang borang feedback form nanti. Okey, ada email nanti, kita akan email kepada tuan-tuan dan puan-puan. Check email, so nanti saya akan bagi details lah. Kalau kata ada pertanyaan nanti, kontak saja saya akan bantu tuan-tuan semua. Okey, so sampai sini saja sesi kita pada hari ini. Okey, saya harap segala info yang di-share oleh Cik Azri kita ni dapat bantu anda semualah. So terima kasih sekali lagi Cik Azri. Semoga kita jumpa lagi di lain hari. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Alright. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Azri. Terima kasih Cik Azri. Best Cik Azri. Cik Azri best. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Azri di atas maklumat. Thank you. Thank you. Welcome. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Azri. Okay, bye. Thank you. Jangan tutup lagi, nak ambil nombor ni Sat. Online dia mau bagi lain online. Kita kelas lain atau kelas ni.